أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita qiyam tarawih, kemudian berhenti sekejap 4 rakaat untuk bagi laluan pada tazkirah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba terpilih semua, insya-Allah. Dan insya-Allah untuk mengisi kekosongan yang ada ni, sebagai peringatan ataupun tazkirah pada diri saya sendiri dan untuk kita semua. Kalau kita lihat di antara kejayaan bahkan menjadi kekuatan di kalangan orang-orang dulu, hidup mereka ini banyak masa dia dengan Al-Quranul Karim. Bahkan mereka dengan Al-Quran ini timbulnya satu istilah at-tasaffihu bil Quran. Kita ni masyhur dari sudut panggil tadabbur ataupun bertadarus. Tapi di kalangan orang dulu, mereka ini timbul satu istilah hidup mereka dengan Al-Quran, iaitu at-tasaffihu bil Quran. Tasaffihu bil Quran dengan makna ra'a safhatan, lihat sehelai. Seperti mana kata-kata Imam mengatakan, aku ni hidup banyak dengan Al-Quranul Karim, dan setelah aku hidup banyak dengan Al-Quran, dengan keadaan tasaffihu bil Quran itu, sehelai lihat ni, dan aku dapati tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa riba yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Nak cerita tu bukan riba tu, tapi hidup di kalangan orang dulu tu begitu dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini, dia bukan hanya sekadar bahan bacaan yang kita semua tahu. Al-Quran Nabi sebut dalam hadis, kitabullah fihi naba'u ma qablakum. Al-Quran ini berbagai-bagai fungsi. Turunnya 30 juzuk Al-Quran itu. Sebahagian Al-Quran yang turun kepada kita, kitabullah fihi naba'u ma qablakum, dia menceritakan kisah umat yang terdahulu kepada kita. Bukan hanya sekadar hiburan untuk kita baca, tidak. Bahkan dia menjadi pengajaran dalam hidup kita. Allah menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu supaya kita boleh ambil dua perkara. Yang pertamanya pengajaran, dan yang kedua menjadi ubat di dalam kehidupan kita. Bagaimana dicerita kisah orang yang langgar perintah Allah, walaupun hidup dia ni diberi kuasa sehingga memerintah dunia, tapi kerana sombong langgar perintah Allah, Allah Ta'ala ganakkan juga orang yang seperti ini. Apa yang kita boleh ambil pengajaran, seperti mana kisah Fir'aun, bila kita hidup atas dunia ni, diberi pangkat, mempunyai kuasa, mungkin kita disanjung di kalangan masyarakat supaya hidup kita ni tak jadi sombong, hidup kita ni tak melanggar perintah Allah Ta'ala, walaupun kehidupan kita ni selesa yang Allah Ta'ala bagi, supaya kita ingat asal-usul kita. Dia jadi pengajaran. Kemudian begitu juga disebut tentang Qarun, supaya kita tidak lupa diri. Bila mana diberi kekayaan, diberi kesenangan dalam hidup, kita tak lupa diri, menyebabkan kita tak jadi sombong, menyebabkan dengan kekayaan yang kita ada, kita tak jadi orang panggil langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi Al-Quran itu turun kepada kita, menceritakan kisah umat yang terdahulu, satu perkara yang kita boleh ambil menjadi pengajaran. Yang keduanya dicerita juga di kalangan para anbiya. Di kalangan para anbiya, bagaimana hidup para nabi-nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita hidup dengan Al-Quran, bertadarus, membaca, memahami, bertadabbur tentang ayat-ayat suci Al-Quran, terjumpa dengan kisah-kisah di kalangan para anbiya dicerita oleh Allah Ta'ala, dia jadi ubat dalam hidup kita. Kerana kadang-kadang ada orang hidup ni dekat dengan Allah, sembahyang jemaah, jaga dah, tahajud pun bangun dah, rasa dekat dengan Allah, tapi hidup ni susah juga. Tengok-tengok orang yang tak sembahyang tu kadang-kadang lebih senang daripada kita yang sembahyang ni. Kita ni diuji oleh Allah, kadang-kadang tertimpa-timpa ujian. Nak kata jauh dengan Allah tu dekat dah.
Maka bila berjumpa dengan kisah di kalangan para anbiya, dia jadi ubah dalam hidup kita. Kalulah para nabi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia diuji sedemikian maknanya diuji oleh Allah dalam keadaan begitu, maka apalah yang ada pada diri aku. Maka dicerita kisah-kisah yang terdahulu memberi pengajaran dalam hidup kita. Kemudian Nabi sebut wa khabaru ma ba'dakum. Fungsi Al-Quran ini juga turun menceritakan kisah selepas daripada kehidupan kita. Dan kisah selepas daripada kehidupan kita ni, cerdik macam mana seseorang itu ataupun bijak macam mana seseorang itu, benda ni orang tak boleh nak fikir kerana masa ni, maknanya masa yang mendatang. Kita tak boleh jangka apa yang berlaku, melainkan ia datang daripada perkabaran seorang Rasul. Kita pun tak tahu apa selepas pada mati kita. Maka Al-Quran mari menceritakan sesungguhnya hidup kita ini ada kematian, selepas daripada kematian ada pula kehidupan. Diceritanya tentang alam barzakh, diceritanya hari kebangkitan, hari mahsyar, sehingga berlaku pengadilan di hadapan Allah dan ditentukan syurga dan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjumpa dengan ayat-ayat begini, maka menyebabkan hidup kita ni, kalau kita nak buat zalim pada orang, nak buat nyanya pada orang, nak tipu orang hidup ni, kita akan jadi fikir panjang. Padahal tak aku waktu hidup ni duk tipu orang, buat zalim pada orang. Yang akhirnya selepas pada mati aku akan adanya hari perbicaraan di hadapan Allah Taala. Di mana perbicaraan itu sehingga Nabi sebut la tu'addunal huquq yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalja' min asyatil qarna. Sehingga kan akan ditunaikan hak ke semua di hari akhirat kelak, sehingga kan kambing yang menanduk, kambing yang tidak ada tanduk atas dunia ni dibalas oleh Allah. Kemudian binatang ini sudah tidak ada lagi, tetapi manusia akan berlaku pengadilan, kemudian akan ditentukan syurga dan neraka. Maknanya kalau hari ni kita nak buat jahat pada orang, nak buat zalim pada orang, padahal tak, dengan kita tipu orang sebagai contoh 2-3 ribu ringgit, yang 2-3 ribu ringgit keuntungan kita dapat kerana tipu orang tu, nak hidup setahun pun tak cukup 3 ribu ringgit ni. Padahal tak dengan jumlah yang aku boleh hidup selesa, mungkin dengan 3 ribu ringgit boleh hidup seminggu 2 minggu, aku di hari akhirat kelak akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala. Di saat manusia ni semua lari, di antara suami lari pada isteri, isteri lari pada suami, anak lari daripada ayah, ayah lari daripada anak, kerana dalam keadaan bimbang dan nak selamatkan diri masing-masing. Tiba-tiba kita sendiri hidup lari pada keluarga kita. Mari orang yang pernah kita buat zalim dulu, mari pernah orang yang kita tipu dulu, duk tuntut balik harta ni. Lalu berlaku pengadilan di hadapan Allah. Kita nak bayar dengan duit, duit tak ada dah apa tu. Ya, dah harta pun tak laku dah. Kemudian terpaksalah berlaku pembalasan, pengadilan di hadapan Allah, akan diambilnya pahala yang ada pada kita. Kemudian tak cukup lagi, ambil pula dosa pada orang ni, ditambah atas kepala kita pula, menyebabkan yang akhirnya ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi bila kita baca Al-Quran, memahami, bertadabbur, terjumpa dengan ayat-ayat kisah yang mendatang membicarakan tentang hari akhirat, dia akan jadi bawa kepada kita ni fikir panjang dalam hidup, nak buat sesuatu perkara yang menyalahi larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebut lagi antara yang lain, Al-Quran ni juga dia turun dalam bentuk wa hukmu ma bainakum. Nabi kata wa hukmu ma bainakum. Al-Quran ni turun memutuskan perkara yang benar dan memutuskan perkara yang salah. Kerana dalam hidup kita ni ada sesuatu benda yang berlaku di hadapan mata kita, kita tak boleh nak hukum benda tu melalui pahaman kita, melalui pemikiran kita. Maka Al-Quran ni turun memutuskan hakikat itu. Sebagaimana yang berlaku pada generasi para sahabat. Kita banyak baca kisah-kisah sahabat yang menyebabkan turunnya ayat suci Al-Quran Karim, yang kita panggil asbabun nuzul. Sebagai contoh, kalau kita pernah baca kisah Zaid bin Harisah, ketika mana Zaid ni dewasa dah, hidup dengan Nabi SAW. Zaid ni pada asalnya seorang hamba yang dimiliki oleh Khadijah, yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Dan kita tahulah Zaid ini merupakan anak angkat Nabi. Jadi nak ceritanya, bila mana Zaid dah besar dah, jadi dewasa dah, maka Nabi ni bertanggungjawab nak cari jodoh dalam hidup dia. Maka Nabi masuk minta Zainab binti Jahshin untuk dikahwinkan dengan Zaid. Bila Nabi masuk minta, Zainab tolak pinangan itu. Zainab tolak pinangan itu kerana menganggap kedudukan itu tak setara.
Sebab Zainab binti Jahsy ni sepupu Rasulullah. Dan Nabi ni kita tahulah, di kalangan Nabi ni keturunan Quraisy. Quraisy pada waktu tu di kalangan orang bangsawan atas-atasan lah. Orang Kelantan panggil kelas bos lah. Orang atasan bangsawan. Adapun Zaid bin Harisah ni bekas seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Bila Zainab tolak pinangan itu, maka Allah Ta'ala turunkan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Ta'ala kata tak boleh bagi laki-laki mukmin, tak boleh bagi perempuan-perempuan mukminat apabila Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu perkara, tiba-tiba dia buat pilihan yang lain daripada apa telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sesiapa yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasulullah, maka dia hidup dalam keadaan kesesatan yang amat jelas. Kalau kita baca kisah ni, kita nampak tak salah kepada diri Zainab. Hanya tolak pinangan, bukan bakal Rasulullah pun, cuma tak nak untuk dikahwinkan dengan anak angkat Zaid bin Harisah. Kerana dia pada diri dia ada hak ke atas diri dia nak tentu siapa suami dalam hidup dia. Tak salah pun. Tapi Al-Quran turun menceritakan sebaliknya, menyatakan tindakan Zainab ini adalah salah. Bila ayat ini turun kepada Nabi, lalu Nabi baca kepada Zainab. Bila Zainab dengar, Zainab mengatakan, kalau begitulah wahai Rasulullah, maka aku redalah untuk dikahwinkan dengan Zaid, dan aku redalah menjadi isteri kepada Zaid bin Harisah. Kadang-kadang Al-Quran dia turun dalam bentuk wa hukmu ma bainakum, memutuskan sesuatu perkara yang benar dan memutuskan sesuatu perkara yang salah. Itu sebagai satu contoh untuk kita nampak. Punya 10. Ambil contoh kedua untuk kita nampak. Kalau kita pernah baca juga kisah perbalahan di antara Zubair bin Awam dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Suatu hari Hatib bin Abi Balta'ah ni berbalah dengan Zubair bin Awam kerana berebut nak guna saluran air untuk siram kebun. Hatib bin Abi Balta'ah ni dia ni orang Ansar, orang Madinah yang memiliki kebun di Madinah. Kita tak pelik lah, asal Madinah mempunyai kebun di Madinah, tak pelik. Zubair bin Awam di kalangan Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Mekah pergi duduk di Madinah. Dan kita tahu sebahagian besar di kalangan sahabat-sahabat Muhajirin ini, mereka pada asalnya ada yang kaya raya, mempunyai harta di Mekah, tapi oleh kerana berhijrah ikut perintah Allah Ta'ala, ikut Nabi, berhijrah duduk di Madinah, pergi dengan sehelai sepinggan, tak bawa apa-apa pun. Bila mereka bertapak di Madinah, Allah Ta'ala ganti balik rezeki kepada mereka. Bahkan sebahagian besar di kalangan sahabat Muhajirin mempunyai menjadi sahabat yang kaya raya, antaranya Abdurrahman bin Auf apa semua. Termasuklah mereka ini ada juga diberi kebun dan memiliki kebun di Madinah. Salah seorang di kalangan mereka adalah Zubair bin Awam. Kebetulan kebun Zubair ini bersebelahan dengan kebun Hatib bin Abi Balta'ah. Bila kebun duduk sebelah-sebelah, maka berebutlah nak guna saluran air untuk nak siram kebun. Hatib kata aku dulu nak guna, Zubair kata aku dulu nak guna. Hatib bin Abi Balta'ah dia minta nak guna dulu kerana dia tu orang tempatan. Zubair bin Awam kata aku dulu nak guna. Zubair dia minta nak guna dulu kerana kedudukan kebun itu berpihak kepada dia. Sebab dalam riwayat mengatakan kebun Zubair ni dia duduk sebelah atas, sebelah hulu. Kebun Hatib bin Abi Balta'ah ni duduk sebelah ini, sebelah bawah ni. Mengikut keadaan air mengalir daripada hulu, dia turun ke bawah ni, lalu ke kebun Zubair dulu. Maka Zubair kata aku dululah gunanya, takkan nak bagi kamu dulu, kemudian nak angkat balik saluran air itu, nak hala ke kebun aku, jadi susah. Hatib tak mengaku kalah kerana dia orang tempatan, menyebabkan berlaku perbalahan. Lalu kes ni diangkat kepada Nabi SAW. Bila diangkat kepada Nabi, Nabi kata gambarkan kepada aku tentang kedudukan kebun kamu berdua, dan cerita punca boleh berlaku perbalahan ni kerana apa. Bila digambarkan kepada Nabi, diceritakan kepada Nabi secara jelas, Nabi nampak keadaan itu, maka Nabi buat keputusan. Nabi kata di dalam hal ni Zubair dulu boleh guna air. Selesai kebun kamu wahai Zubair, kemudian ambillah saluran air ni, halakan pula ke kebun Hatib bin Abi Balta'ah.
Bila Nabi buat keputusan berpihak kepada Zubair, hati tak puas hati. Tak puas hati itu bukan bakal Rasulullah. Dengarlah keputusan tu dan ikut juga. Cuma tak puas hati itu rasa keberatan untuk menerima keputusan itu, menyebabkan hati bertindak. Duk cerita pada orang, Rasulullah ni buat keputusan berpihak kepada Zubair itu, mungkin Zubair itu sepupu dia lah kot. Mungkin kerana sepupu dia lah kot. Duk cerita begitu. Bukan bakal Rasulullah pun. Cuma menyatakan rasa tak puas hati, ada keberatan dalam hati dia untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Rasulullah. Bila cerita begitu, menyebabkan Allah menurunkan ayat, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala mengatakan, dan tidak, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, tidak beriman seseorang itu dengan sebenar-benarnya sehinggalah mereka ini mengambil kamu menjadi seorang hakim di dalam setiap apa yang berlaku pertelikahan di kalangan mereka. Kemudian tidak ada sebarang keberatan di dalam hati mereka untuk menerima apa yang telah diputuskan oleh kamu wahai Muhammad, dan mereka kena terima dengan hati yang terbuka. Ayat Al-Quran turun menyatakan tindakan hati ini seolah-olah seperti mana orang yang tidak beriman dengan sebenar-benarnya, kerana mempertikaikan keputusan itu. Kalau kita lihat dalam kes ni, kes kebun je. Kebun je. Ada soal Nabi putus apa semua. Biasalah benda ni. Ada orang tak puas hati apa semua. Tapi oleh kerana tindakan itu, maka Al-Quran turun menyatakan tindakan hati ini adalah salah. Fungsi Al-Quran kadang-kadang dia turun kepada kita bukan hanya sekadar dalam bentuk cerita, bukan hanya sekadar cerita yang terdahulu, cerita yang mendatang. Bahkan Al-Quran ini juga dia turun dalam bentuk memutuskan sesuatu perkara yang benar dan memutuskan sesuatu perkara yang salah. Dan Al-Quran yang ada pada hari ini, yang kita hari ini, Al-Quran sesuatu kitab yang sangat ajaib. 1000 tahun lebih Al-Quran itu sampai ke zaman kita hari ini. Al-Quran tak bercampur aduk dengan perkataan manusia. Satu kitab yang Allah Ta'ala janji akan dijaga sehingga hari kiamat. Kalau kita lihat 1000 tahun lebih ni, kalaulah ada bercampur aduk 2 patah 3 patah perkataan daripada manusia ni, berlaku penyelewengan, kita kata rasa cemerlang lah dengan tempoh 1000 tahun tu, tapi tak berjaya di kalangan musuh untuk memesongkan Al-Quran. Bukan hanya sekadar nak membicarakan tentang mereka tukar kalimah untuk memesongkan umat Islam, bahkan di kalangan musuh cuba nak tukar balik pada Al-Quran, umat Islam boleh kesan. Menunjukkan Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga hari kiamat. Satu kitab yang begitu ajaib, mukjizat yang besar. Dan Al-Quran ni juga makin dibahas, makin luas perbahasannya, makin ditafsir, makin luas penafsirannya. Dan ini juga adalah satu ajaib. Ulama dulu menafsirkan Al-Quran boleh buat kitab 2-3 jilid. Mari ulama selepas daripada tu tafsir Al-Quran tu juga, bahas tentang Al-Quran itu juga, boleh buat kitab sehingga 6 jilid, 7 jilid. Kemudian begitulah orang seterusnya, makin berkembang, makin berkembang. Sampai ke zaman kita hari ini, ilmu sudah jadi moden, timbulnya ilmu sains. Orang boleh tafsir pula Al-Quran mengikut sains. Menunjukkan Al-Quran beradalah zaman mana sekalipun tetap boleh dibahas dan tetap boleh ditafsir. Dan Al-Quran satu kitab yang bila dibaca, makin rasa sedap. Makin lancar, makin rasa sedap. Tak sama seperti mana surat khabar tu. Surat khabar ni orang baca tarikh hari ni je, hak esok ke cari hak lain dah. Inna a'tayna kuliya, apa nama ni, alam nasyrah, qul huwallah. Daripada dulu kita dah baca sampai ke hari ni, dia makin dibaca makin rasa sedap, makin lancar, makin rasa sedap Al-Quran. Ini satu kelebihan yang besar kita. Kemudian Al-Quran ini juga satu kitab yang pernah melembutkan hati sekumpulan jin yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan jin datang beriman kepada Nabi kerana asbab mendengar bacaan Al-Quran. Merujuk kepada kisah daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud cerita suatu hari aku berjalan dengan Rasulullah sampai di satu tempat.
di Ma'alla. Ma'alla ni dekat perkuburan Siti Khadijah. Kalau hari ni kita pergi ke Mekah, bukan hari ni lah, maknanya 2-3 tahun lepas kita pergi ke Mekah, kita akan nampak sebuah masjid Al-Jin. Kerajaan Arab Saudi buat masjid Jin tu, Al-Jin tu, kerana memperingati kisah ni lah. Bukan kerana buat masjid Jin tu sebab Jin tu ramai dia tu. Setengah mutawih ni dia bawa jemaah, pesan kepada kalangan ibu-ibu kalau nak masuk sembahyang tahajud masjid, apa semua nak ziarah masjid Jin ni, kena masuk slow-slow. Masuk duduk bising-bising, jangan bising sangat, takut Jin ni bangun. Dia menganggap macam Jin tu ramai, sebab tu buat masjid Jin biar geng-geng dia sembahyang situ. Tak. Kerajaan Arab Saudi buat masjid Al-Jin kerana memperingati sekumpulan jin yang dengar bacaan daripada Nabi sehingga mereka ni memeluk Islam. Bila mana sampai di situ, jin ni disebut jin daripada wilayah Nusaybin. Sekumpulan jin daripada wilayah Nusaybin, satu wilayah daripada negara Iraq yang meronda kawasan dunia. Bila mana mereka ni sampai di kawasan tu, lalu Abdullah bin Mas'ud ni kata, Rasulullah ni ambil tongkat dia, buat garisan dan pesan kepada aku, wahai Abdullah, mu duduk sini dan jangan mu melebihi garisan yang aku buat ni. Oleh kerana itu adalah arahan daripada Rasulullah, maka aku duduklah, kata Ibnu Mas'ud. Bila aku duduk, Nabi ni berjalan di hadapan aku, berjalan sehingga jauh, sayup mata memandang. Dan bila Nabi di hadapan aku tu, aku tengok Nabi dikerumungi oleh sekumpulan makhluk yang bertubuh besar, berjubah putih, berkepala seperti mana kendi. Jin ni kepala dia macam kendi. Dalam hadis tu lah, kendi. Orang Kelantan panggil kendi, orang panggil kendi juga. Rasanya orang dulu kenal lah kendi ni, ceret begitulah. Mudah-mudah untuk kita nampak tu, kalau biasa dulu hak replika tempat Ayah Ping tu, diroboh oleh Jabatan Agama Negeri Terengganu tu. Begitulah. Ayah Ping tahu dah jin ni kepala macam kendi tu, dia buat simbol tu. Jadi bila mana Nabi dikerumungi, Ibnu Mas'ud kata, aku lihat Nabi dikerumungi oleh makhluk ni sehingga terlindung Rasulullah. Lalu aku bimbang, takut terjadi apa-apa pada Rasulullah menyebabkan aku bangun untuk nak pergi ke hadapan. Maka Nabi daripada jarak jauh itu, Nabi angkat tongkat, Nabi arah kepada aku, duduk, jangan bangun. Lalu aku duduk dan aku lihat Rasulullah susun di kalangan jin-jin ini. Lalu Nabi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu mereka beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana asbab dengannya ayat-ayat suci Al-Quran. Itu daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat yang lain mengatakan sekumpulan jin daripada wilayah Nusaybin ini, mereka meronda kawasan dunia tu kerana nak mencari sebab kerana apa mereka ni tak boleh ambil dah maklumat daripada langit yang pertama. Kalau kita baca dalam surah Jin tu, ayat 17, ayat 19, Allah menceritakan jin-jin dulu ni, sebelum kelahiran Nabi kita, mereka ni boleh susun sama-sama mereka ni sehingga ke langit untuk mencuri maklumat daripada langit. Kerana Allah bila mana nak memerintahkan sesuatu perkara akan terjadi di atas bumi ni, di atas dunia ni, Allah Ta'ala akan perintah pada malaikat yang jaga langit ketujuh. Siapa dia nak mati esok, siapa dia nak mati lusa, siapa dia lahir, nak tentu rezeki orang ni macam mana, berlakunya gempa bumi, berlakunya bala, apa semua ni, Allah Ta'ala akan perintah kepada malaikat yang jaga langit ketujuh. Malaikat yang dapat arahan ni akan bagi tahu pada malaikat yang jaga langit ke-6. Begitulah seterusnya turun sampailah kepada malaikat yang jaga langit pertama. Malaikat yang jaga langit pertama ni dapat arahan itu, dia akan bagi tugas kepada malaikat yang berjaga di atas muka bumi ni. Waktu sampai di langit yang pertama itulah jin-jin ni dia susun di antara mereka, dia curi maklumat tu untuk buat turun maklumat ni, bekerjasama dengan manusia, terutamanya di kalangan ahli sihir, supaya orang ni boleh percaya pada ahli sihir dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ahli sihir ni, kalau kita baca kisah hak dulu-dulu ni, ramalan mereka ni tepat kerana mereka ni bekerjasama dengan jin yang curi maklumat. Jadi setelah lahirnya Nabi kita, mereka ni tak boleh ambil dah maklumat tu. Sampai ke langit dipanah oleh petir, menyebabkan mereka cari punca kerana apa tak boleh ambil maklumat ni. Lalu mereka ronda kawasan dunia ni sampai di Ma'alla di Mekah itu, yang kita cerita Masjid Al-Jin itu, sampai di situ mereka terdengar bacaan daripada Nabi SAW. Dan riwayat menyebut Nabi membaca surah Ar-Rahman sampai pada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di kalangan sekumpulan jin tak tertahan,
mendengarnya lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, sehingga sekumpulan jin ni dengar jadi lembut hati, beriman pada Allah Taala. Kalau kita hari ni dengar Al-Quran, tambah-tambah duduk di bulan Ramadan, hari nuzul Quran ni pula tak jadi lembut hati, mana berat kita daripada jin. Maknanya begitu. Maknanya jadi secara ringkasnya, hidup kita ni lacanglah supaya lebih dengan Al-Quran Karim. Soal lancar tak lancar baca tu, itu soal yang lain. Apa yang penting masa kita dengan Al-Quran. Bahkan ini yang menjadi tradisi kepada masyarakat Arab apa semua, hidup mereka dengan Al-Quran ni selalu. Bahkan mereka timbul satu istilah at-tasaffihu bil Quran. Dia panggil jenis tengok selai, bertadabbur, termenung lama apa semua, kemudian selai pula. Itu keadaan mereka. Jadi itulah di antara rahsia kejayaan orang dulu di kalangan para imam-imam yang besar. Padahal kalau nak dikira, mereka ni lah yang orang ingat Al-Quran. Mereka ni juga yang mengarang kitab tafsir Al-Quran dan mengajar kitab tafsir Al-Quran. Tapi bila kita tengok keadaan dia membaca Al-Quran, seolah-olah kita tengok macam baru budak nak belajar Al-Quran. Kita tak payah tengok syekh-syekh luar, orang Arab apa semualah, syekh-syekh besar-besar. Kalau biasa kita tengok biografi apa ni, arwah Tok Guru ni Aziz, tengok waktu subuh dia, sebelum subuh dia duduk dengan Al-Quran macam kita baru nak mengaji Al-Quran, baru nak belajar Al-Quran. Padahal dia yang mengajar tafsir itu, dan dia dapat mengingati Al-Quran dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, baru mengajar isi kandungan Al-Quran. Tapi waktu baca Al-Quran ni duduk tengok macam kita ni macam baru nak belajar Al-Quran. Dia dipanggil istilah at-tasaffihu bil Quran. Ra'a safhatan lihat sehelai. Walaupun kita tak sampai darjah tu, tak apalah, tanah dulu minat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mementingkan Al-Quran dalam kehidupan ni. Dengan kita bersikap ambil berat terhadap Al-Quran, kita mengharapkan Al-Quran inilah yang memberi syafaat dalam hidup kita ni, insya-Allah. Oleh kerana masa dah lebih kurang dah. Jadi setakat itulah sebagai tazkirah pada diri saya sendirilah. Anak kita orang muda ni kadang-kadang sibuk, sehari dua hari tak terbaca juga Al-Quran. Jadi kita bila bercakap hakikat ni apa semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita sentiasa duduk dengan Al-Quran Karim. Maka sekadar itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Dan muslimin muslimat hadirin hadirat, saya ada sedikit pengumuman ni untuk umum ni takut-takut ada di kalangan kita sahabat ni, Ustaz Yusri Musa daripada Terengganu, yang dulu dia berceramah juga sini, dia balik ke Terengganu. Jadi sekarang ni dia buka pondok di sana dan masih lagi mencarilah sumbangan orang ramai untuk menyiapkan madrasah dia ni. Jadi kebetulan saya datang dan bincang Ustaz Luqman tadi. Jadi umumlah kok ada yang mempunyai zakat ataupun yang nak bersedekah untuk madrasah Qatrun Nada lil Banat. Mudah-mudahan tercapai hasrat Ustaz Yusri Musa untuk anak-anak orang kampung di sana apa semua, insya-Allah. Maka sekadar itulah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.